Assalamualaikum. Saya Nazira. Saya boleh panggil Adibah Adibah ke ataupun Dibah je? Waalaikumsalam, boleh panggil saya Adibah. Okey. Okey Adibah. Ni sesi pertama kita. Okey, sebelum kita mulakan sesi lah, saya nak ceritalah sedikit apa yang akan kita buat. InsyaAllah dalam sesi ni, kalau Dibah ada apa-apa isu yang Dibah nak cerita dekat saya, Dibah boleh cerita dekat saya. InsyaAllah saya akan dengar dan saya akan cuba faham. Kita boleh sama-sama cari macam mana nak selesaikan masalah Dibah tu. Okey? Okey. Tapi Dibah janganlah risau takut-takut saya cerita masalah Dibah dekat orang lain. InsyaAllah saya akan rahsiakan isu Dibah ni. Tapi lainlah kalau isu Dibah ni boleh membahayakan diri pihak ketiga. Setakat ni Dibah jelaskan? InsyaAllah saya jelas setakat ni, alhamdulillah. Okey. Kita ada masa dalam 20 hingga 30 minit. Dalam waktu tu bolehlah Dibah nak luahkan isu-isu yang Dibah tengah alami dekat saya, dan saya akan cuba dengar. Jadi ada apa-apa ke yang Dibah nak kongsikan dengan saya hari ni? Bagi saya untuk sesi pertama ni saya nak ceritalah sikit tentang life saya yang saya rasa benda ni tak elok pun untuk diri saya. Okey. Saya rasa saya ni introvert, but at the same time saya ni sebenarnya extrovert. Oh, kiranya apa maksud Dibah dengan Dibah introvert dengan Dibah extrovert tu? Saya introvert lah. Kalau saya introvert tu, saya introvert pada orang yang saya baru kenal. Saya saya bukan tak boleh, saya macam tak selesa untuk nak tegur pada orang baru. Tapi saya extrovert pada orang yang saya kenal, kawan-kawan saya, memang dia tahu saya punya perangai. Okey, kiranya Dibah introvert dengan some people, extrovert dengan some people. Kiranya betul. atas tengok kepada circle tu lah, macam tu. Ya, betul. Boleh saya tahu Dibah introvert biasanya dengan siapa? Kalau saya introvert tu biasa dengan orang yang saya tak kenal, macam baru je kenal. Saya boleh tegur, tapi saya tak adalah macam tak tegur langsung. Saya boleh tegur macam hanya berbahasa basi je. Lepas tu kalau saya introvert pun, saya akan introvert pada macam benda yang work related lah. Contohnya macam memang hal kerja, saya tak akanlah macam tertiba macam nak cerita tentang diri saya. Saya memang tak suka untuk nak cerita tentang diri saya lah kat orang. Okeynya kalau lah dengan orang yang baru Dibah jumpa tu, kiranya Dibah macam payahlah nak get in dengan orang tersebut. Yes. Kalau saya memang susah nak get into them lah. Saya macam kalau saya bercakap pun hanya untuk macam nak tunjuk yang saya ramah. Macam saya peramah, tapi saya tak boleh nak nak cerita, nak jadikan kawan yang sebenar ke. Kiranya just macam Dibah tak boleh lah nak share masalah personal Dibah dengan dia, macam tu. Kiranya macam untuk orang yang baru Dibah kenal tu, Dibah macam ada trust issue ke macam mana? Kalau trust issue kalau trust issue saya rasa adalah sikit. Saya rasa macam tak percaya untuk nak ceritakan personal saya pada diorang. Sebab saya pun macam nak sure diorang okay ke kalau saya cerita. Tak naklah macam tertiba baru kenal dah cerita, macam awkward lah. Saya tak sukalah untuk nak cerita masalah saya. Even bila saya kenal dengan kawan saya pun, saya tak adalah cerita semua. Kiranya macam bagi Dibah takut lah macam dia orang tak nak tahu pun pasal Dibah, macam tu. Yes. Macam Dibah takut macam Dibah je yang terhege-hege nak cerita, macam tu. Saya rasa kadang-kadang saya rasa macam inferior lah. Sebab saya tak tahu benda introvert ni baik ke tak untuk saya. Tapi saya rasa macam inferior lah. Sebab kadang-kadang bila saya introvert ni, saya tak adalah dapat kawan ramai sangat.
So Diba, bagi Diba, better dapat ramai kawan ke ataupun just circle yang kecil? Bagi saya lah, either jadi introvert dengan extrovert, dia ada dia punya kebaikan keburukan, pros and cons dia lah. Tengok kepada situation. Kalau introvert mungkin untuk work related. Tapi kalau extrovert pun baik untuk work related. Contohnya kalau saya extrovert, dalam work related saya akan ada banyak networking. Saya macam adalah kawan, boleh dengar pengalaman ni, pengalaman tu. So kalau macam contohlah saya nak minta tolong, macam saya study, saya ada nak buat research, saya ramai networking tu, senang untuk saya nak tanya, ada minta tolong ke apa. Tapi kalau saya introvert, kalau in work related pun saya rasa benda tu baik juga. Sebab kadang-kadang bila dalam fasa bekerja, fasa belajar ni, jadi introvert tu satu benda yang baik. Sebab saya rasa kalau jadi introvert dalam work related ni, kita tak ada pun nak busybody hal orang. Betul. Kita just diri kita je, life kita. Kita tak nak lah macam orang judge kita sibuknya, macam tu. Dia macam apa yang Diba cakap ni macam time tempat kerja lah. Ada tempat kerja ni, introvert dengan extrovert tu ada dia punya kebaikan dia, dan ada dia dua-dua punya keburukan dia. Ya, betul. Diba cakap Diba ada extrovert dengan some people. Boleh saya tahu tak siapa yang Diba tak extrovert, yang Diba boleh luahkan masalah Diba tu? Kalau macam saya extrovert tu, saya macam dengan firstly, of course lah family kan. Macam saya, diorang akan tahulah saya ni gila-gila. Kadang-kadang bila jumpa orang yang saya tak kenal tu, macam saya introvert tu, kadang-kadang diorang macam shock lah bila saya punya perangai tu lain sebenarnya dengan orang yang saya rapat, macam tu. Kalau dengan yang saya extrovert, firstly family saya dengan orang yang paling saya rapat, kawan saya lah. Macam everything saya akan cerita. Macam apa-apa pun saya akan cerita dengan dia. Kalau pergi mana-mana pun memang kita orang 3 orang je macam tu. Kira Diba dah ada lah macam kawan yang boleh Diba rely on, macam tu, yang boleh Diba cerita masalah-masalah Diba. Dia tak adalah macam rely on, tapi macam kita trust lah untuk cerita satu benda tu. Sebab saya rasa saya tak suka untuk berkawan dalam ada geng, macam ada puak-puak. Saya lebih suka kenal orang tu in person. Sebab saya rasa in person tu the true colour will be revealed lah. Dan dia pun akan macam kenal saya. Sebab kalau saya rasa kalau kawan dalam geng ni, sebenarnya orang tak kenal pun diri saya. Saya rasa macam saya, perangai saya tu is not true me. Dan saya adjust lah perangai saya tu ikut keselesaan dalam geng tu. Kira bagi Diba macam kalau dalam geng ni kita hanya membiasakan diri kita dengan geng tu ke macam mana? Ya betul. Saya rasa benda tu saya just hanya untuk nak biasakan diri saya pada satu geng tu saja. Kayaknya Diba lebih suka lah kalau berkawan tak ada geng ke apa ke macam tu. Saya rasa saya lebih suka lah kalau kawan macam dalam in person. Sebab kalau saya rasa kan, kalau berkawan dalam geng ni sebenarnya banyak drama. Sebab biasalah, Betul. Biasa kita ni perempuan kawan dengan perempuan lah kan. Saya memang banyak dengar lah yang kalau kawan dengan perempuan ni memang banyak drama. Sekejap lagi dia cerita sana, dia cerita sini. So saya macam tak suka lah. Saya saya rasa saya nak kurangkan lah toxic people dalam hidup saya ni. Kayaknya saya nak tahu lah kan Diba, apa yang Diba nak daripada sesi ni sebenarnya? Daripada dalam sesi ni, saya rasa saya nak try jadi diri saya. Saya nak try jadi extrovert.
Tapi in certain time macam ada team dia. Macam saya rasa kalau saya nak introvert dalam work related, macam benda yang akan beri manfaat pada saya. Sebab yelah, saya tak nak lah macam kalau saya introvert tapi bendanya Tak bagi patutnya manfaat. baik pada diri saya. Saya nak macam jadi extrovert yang baik lah. Macam kalau ada networking besar, benda tu bagi manfaat pada saya akan ramai kawan. Tapi kalau saya macam tu lah, saya macam bagi manfaat. Contohnya kalau extrovert tu work related, mungkin saya akan dapat job. Macam tu. Kayaknya Diba nak tahulah bila Diba boleh jadi introvert, bila Yes. Diba boleh jadi extrovert, macam tu. Kadang-kadang saya rasa saya macam ada trust issue dengan orang-orang. Sebab kalau extrovert sangat pun saya tak yakin sangat. Sebab benda tu kita tak boleh nak to trust others. Betul. Because even orang kata rambut sama hitam, tapi perangai Hati. lain-lain. Sebab dunia sekarang ni saya sangat takut sebab ramai je backstabber. Betul. Kayaknya boleh saya tahu tak sejak bila Diba jadi introvert ni? Saya rasa saya jadi introvert ni sejak saya sekolah menengah. Sebab saya sekolah lepas saya sekolah menengah, saya adalah bergaduh dengan kawan-kawan saya. Tapi dia macam benda tu bukan salah saya, tapi orang nak pulaukan saya. So macam I just okay, I'm okay with that. Sebab Allah have get out me from the toxic people. I really love my life right now. Kayaknya apa yang terjadi dulu, yang dia orang macam contohnya macam dah hancurkan Diba punya trust tu, tu yang menyebabkan Diba jadi berhati-hati ni pilih kawan. Yes, saya memang berhati-hatilah nak cari kawan. Sebab saya pun kalau nak cerita pun saya tengok dulu personality orang tu. Adakah orang tu macam sudi ke nak dengar cerita saya. Itulah saya kadang-kadang saya rasa macam inferior untuk berkawan dengan orang. Okay, saya nak tanyalah. Okay, macam contohnya Diba nak dekat dengan someone tu ataupun nak kawan dengan someone tu, Diba tengok daripada segi personality dia tu ke, ataupun Diba rasa Diba nak kawan dengan dia? First thing first, saya akan tengok personality lah. Sebab yelah, macam saya pun masih belajar lagi. Masa saya baru masuk uni pun, orang kata kalau first thing kita masuk uni ni, kita kena pandai cari kawan. Betul. Kita tak naklah salah pilih kawan sampai merosakkan masa depan kita. So saya akan aware dulu. Saya akan tengok orang, personality dia macam okay, macam ni dia boleh bantu aku belajar. So saya akan tengok personality dia, dan saya akan ada niat nak kawan dengan dia. Tapi kalau macam orang tak nak berkawan, saya nampak macam saya approach tapi dia macam tak ni, saya akan macam okay, tak apa, it's okay, ada je lagi yang saya boleh kawan. Okay, macam contoh Diba cakap kan, Diba nak approach orang tu, dia nak berkawan, tapi orang tu dia macam tak nak kawan dengan Diba. Diba ada rasa tak macam rasa insecure ke, rasa inferiority tu ke? Saya adalah rasa macam insecure. Contoh kalau macam dia ni, saya nampak pandai tapi dia tak nak kawan dengan saya, macam insecurenya. Sebab saya kalau boleh, goal saya masa masuk uni tu macam every semester tu saya nak dapat dean list. Okay. Lepas tu bila ada orang yang macam tak nak kawan tu, macam I'm trying my best untuk nak jadi kawan dia. Tapi it's okay, I will work hard in silence lah. Okay. Adakah sekarang ni berjaya ke Diba nak cuba dekat kawan dengan orang lain ke macam mana? I think belum lagi. Sebab kalau macam contohlah, saya adalah kerja part time semua. Yelah, work related kan.
macam saya kerja, saya akan kerja dan cerita sikit-sikit je lah pasal kerja. Just untuk macam nak ramah, nak adakan suasana macam kita friendly. Tapi macam ada orang lain, saya rasa macam insecure lah. Macam orang lain dia bekerja tapi at the same time dia jadi kawan. Kawan bukan setakat bekerja. Macam lepas je kerja dia orang akan pergi makan-makan. Even dia ada cerita lah dengan saya macam dia tahulah kalau kawan ni tak kerja kenapa, dia tahu. So macam saya macam wow, bestnya kawan macam tu. Kiranya kalau Diba kalau dengan kawan yang dekat tempat kerja macam tu, bagi Diba just dia hanyalah kawan kerja, bukan kawan untuk personal semua tu, macam tu. Betul. Saya macam belum lagi bersedia. Sebab saya tak tahulah, saya dah mindset kawan kerja is kerja. Mungkin sebab macam tu. Tapi saya rasa insecure bila orang boleh berkawan dalam waktu bekerja ni. Oh, macam tu. Kayaknya Diba pun nak achieve macam tu juga ke? Maksudnya Diba nak macam tak adalah nak share masalah Diba je macam tu. Just macam nanti Diba kerja, nanti adalah kawan nak teman pergi makan. Yes. Macam tu. Kalau saya nak lah macam tu. Siapa je yang tak nak macam ada kawan. Sebab kadang-kadang saya pun rasa sunyi sebenarnya. Kalau pergi kerja, just kerja, pergi seorang, balik seorang, macam tak ada buat apa-apa, pergi kerja, hanya semata-mata kerja. Lepas tu kadang-kadang bila cuti saya rasa macam sunyi gila. I want to do something that yang best, yang produktif, macam nak pergi hiking ke jogging, tapi I have no friends. Sampai kadang-kadang pun saya pergi hiking, saya pergi jogging semua, diri saya seorang. So macam I'm sad. Kiranya apa-apa yang Diba buat, Diba seorang-seorang je lah. Yes. Macam habiskan hujung minggu Diba seorang-seorang je. So I'm really feeling bad about myself lah. Sebab I don't know what's my lack, but the point is I want to find someone that sudi untuk berkawan dengan saya. Kayaknya yang sudi berkawan dengan Diba tu macam terima baik buruk Diba ke? Yang boleh nak terima, yang boleh macam sudi nak berkawan dengan saya. Kalau saya approach dia macam okay, saya nak kenal orang tu in person. Sebab macam bila benda tu sebenarnya saya boleh nak develop ramai kawan macam tu. Faham. Kayaknya sekarang Diba macam lack of social skill lah. Sikit lah saya rasa macam tu. Saya lack daripada social skill. Mungkin sebab saya terlalu banyak inferiority saya tu. Diba sebenarnya Diba insecure dari segi apa? Kalau saya insecure tu, saya insecure lah dari segi macam orang ramai kawan tapi saya tak ada. Lagi kalau saya insecure tu macam saya tak tahu. Cumanya saya insecure bila orang macam boleh terus attach to each other for the short term. Saya macam wah bestnya. Kalau saya ni macam take times. Kayaknya Diba jealous lah dengan orang apa yang ada ramai kawan yang sekali cakap je macam dah mesra semua tu. Sebab kan Diba cakap Diba pernah ada trust issue tu. Pernah ke apa-apa yang terjadi yang menyebabkan Diba boleh jadi introvert, boleh jadi macam payah nak masuk berkawan ni? Saya rasa mungkin sebab yang dululah saya gaduh dengan kawan saya tu. Saya rasa macam I'm okay with myself. I okay je kalau tak ada kawan. Sebab at this point I realise that quality is better than quantity lah. Sebab kalau kita berkawan ramai-ramai ni sebenarnya they give me headache, sakit kepala, macam toxic people lah. Macam saya tak suka orang macam nak give them the toxic vibe tu. Diba pernah ke ada pengalaman berkawan dengan orang yang toxic people ni? Adalah banyak je yang macam toxic people saya kawan. Macam
even saya try to positive, Yes. but kadang-kadang saya terinfluence lah. Macam saya malas nak fikir, biarlah dia nak cakap pasal orang lain ke apa. Tapi saya ni macam, bila saya tak suka tu, benda tu saya akan diam. Benda tu macam, bila kalau macam saya terasa ke saya tak suka benda tu, memang akan saya diam lah. Saya malas nak layan, sebab saya tak nak benda tu macam buatkan saya yang lagi tak tentu arah. Diba tak pernah ke meluahkan apa yang Diba rasa kat diorang tu, apa yang diorang buat kat Diba? Most of the time memang saya tak pernah pun untuk nak cakap yang saya terasa ke apa. Sebab saya rasa macam benda tu akan kerohkan keadaan. Yelah, saya macam saya tak suka untuk orang berkawan dalam gang. Saya suka kawan dalam in person. So if I voice out my feeling, yelah, kita ada apa, persepsi lain-lain. So maybe dia akan ikut persepsi gang dia, macam apalah macam tu. So saya macam, it's better to be silent lah. Okeynya macam apa yang dia orang buat kat Diba just senyap je lah. Diba just macam, saya okay, Diba just terima yes. macam tu. Kadang-kadang saya memang all the time lah, saya akan diam. Saya akan macam malas nak layan, sebab at the end saya sendiri yang sakit sebenarnya. Okay. So are you okay dengan benda-benda macam tu? Macam Diba yang jadi mangsa semua ni? I have no choice, but I need to be okay. Because I have no one to voice out my feeling, right? And then if I voice out, maybe they will misunderstanding or what. So the way that I have is to be silent and just keep suppressed in my heart, like that. Okay, faham. Kiranya macam Diba just accept everything. Diba tak rasa ke yang benda-benda macam ni, yang apa yang Diba rasa dulu, boleh macam menyebabkan Diba jadi takut nak berkawan? Sebab Diba macam, saya dari cerita Diba lah, saya tengok macam Diba macam jaga hati diorang lah. Sebab kenapa I don't know. Saya cuma, mungkin saya rasa saya macam malas nak bergaduh, malas nak jadi punca. Saya malas nak bergaduh lah. Saya tak suka nak sakit. Kalau saya bergaduh, saya cakap, mesti akan bergaduh semua. So saya tak nak, at the end saya yang being alone. At the end saya yang akan sakit hati balik. So saya malas. Kayaknya macam Diba nak menjernihkan lagi keadaan tu, tapi at the same time Diba yang penat lah, sebab Diba yang selalu mengalahkan. Because nobody's appreciate. Adakah perasaan macam tu yang Diba tak luah pun kan apa yang Diba rasa tu? Adakah masih tersimpan ke, ataupun Diba just anggap benda tu sebagai pengajaran je untuk Diba? Sometimes that I realize that tu benda yang baik, but sometimes when we cannot voice out our feeling, benda tu suppress in my heart, and benda tu yang buatkan saya hati-hati. Okay, dia ni kita tak boleh macam nak buat baik sangat. At the end kita juga yang sakit. So saya macam be neutral. Yang ni okay, yang ni pun okay. So everything okay. So I will okay. So sekarang ni Diba dah okay ke dengan apa yang berlaku sebelum ni? Most of the time I try to be okay, because it's not as easy as an ABC to bear with feeling that we don't want to, because the face of friendship ni is hard, because kita ada misunderstanding, kita ada misconception. Benda tu lah yang macam, but we need to bear. Betul.
kadang-kadang apa yang berlaku dulu tu kadang-kadang dia buat kita jadi sekarang. Yes. Macam Dibah berhati-hati pilih kawan. Sekarang ni bukan semua orang kita boleh percaya. Yes. Kawan baik pun boleh bunuh kita Betul. sendiri. Kadang saya rasa macam benda tu tak semua orang kita boleh percaya lah. Betul. Sebab at the end kita sendiri. Kalau macam kita kena apa-apa pun, at the end diri kita sendiri. Tak semua orang yang akan support kita. Betul. Sebenarnya jadi introvert ni bukannya perkara yang buruk pun. Dia sebab sekarang ni kita makin besar, kita makin belajar. Yes. Jadi saya nak beritahu lah kat Dibah yang introvert ni bukan satu perkara yang teruk. And jadi introvert ni pun bukannya satu perkara yang baik sangat. Macam kita terlampau percayakan semua orang macam tu. Jadinya sekarang ni Dibah nak saya nak confirm kalau balik. Dibah nak settlekan yang pasal Dibah feelings Dibah yang Dibah pendam terhadap kawan Dibah tu ke, ataupun Dibah nak macam nak memperbaikikan lagi social skill Dibah. Dibah nak yang mana ke, nak dua-dua? Kalau saya rasa saya nak baikkan social skill saya. Sebab have no points to untuk berbaik dengan orang. Sebab saya rasa macam at the end kita seorang juga. Betul. So sebab bila kita dah besar ni, everyone will go the direction of their life. So friends will not remain forever, but we need friends. Yes. And I think the most important thing, the social skill lah. Okay. Kayaknya kita dah kata sepakat, iaitu Dibah nak improvekan lagi Dibah punya social skill. InsyaAllah next session kita akan buatlah sikit aktiviti yang boleh bantu sikit lah Dibah untuk menaikkan lagi social skill Dibah. Okay, kita dah nak sampai ke penghujung sesi ni. Saya nak macam rekaskan balik lah sikit apa yang Dibah cerita. Dibah cerita kat saya yang Dibah ni ada introvert dengan some people, extrovert dengan some people. Macam kalau sekarang ni macam Dibah dalam fasa yang macam susah nak berkawan dengan orang, macam payahlah nak get attached. Jadi Dibah rasa Dibah kena dapat someone yang kena passion lah dengan Dibah, yang kena sabar. Dibah juga beritahu saya yang Dibah jadi macam ni sebab perkara yang berlaku dulu. Disebabkan bergaduh dekat sekolah menengah, toxic people. Tapi Dibah sedar benda tu sekarang yang menjadikan Dibah kuatlah sekarang ni. Dibah berhati-hati pilih kawan. Everything happens for a reason. Yes. Jadi Dibah pun beritahu saya yang kita sama-sama nak cari macam mana nak improvekan lagi social skill Dibah kan. Jadi Dibah ada apa-apa lagi ke yang Dibah nak tanya saya, ataupun Dibah nak tambah apa-apa? Saya tak ada apa-apa nak tanya. Cumanya saya haraplah lepas ni saya akan improve lah saya punya social skill. So saya akan all the time being positive without any toxic people lah. Betul. InsyaAllah saya boleh bantu Dibah. Dibah pun kena bantu diri Dibah. InsyaAllah. Toxic people ni dia di mana-mana ada. Cuma kita je yang pilih nak ikut ataupun kita just biarkan dia orang je macam tu. Okay Dibah, kalau tak ada apa-apa lagi, InsyaAllah untuk next sesi bolehkah kita berjumpa pada hari Jumaat 7 hari bulan 2 pukul 9 pagi. Dibah okey waktu tu? Boleh, InsyaAllah saya free. Saya harapkan Dibah berjaya ya nanti. Amin. Terima kasih kerana datang ke sesi ni dan sudilah bercerita dekat saya isu Dibah sekarang. Terima kasih juga sebab dengar cerita saya. Saya harap kita jumpa lagi dalam next sesi. Sama-sama. Terima kasih.